Buletin Didik 17 Januari bersama saya Zaiti Zubir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan mengakui berlaku pelanggaran prosedur operasi standard SOP dalam kejadian samun wang bantuan awal persekolahan BAP berjumlah RM109,000 di Semenyih, Selangor semalam. Menterinya Fadlina Siddiq berkata pihaknya memandang serius kejadian itu dan menyerahkan siasatan kepada Jabatan Pendidikan Negeri Selangor dan polis sebelum sebarang tindakan diambil. Fadlina mengulas kejadian seorang guru besar berputih mata selepas wang BAP yang diperuntukkan untuk sebuah sekolah di Beranang, Selangor disamun penjenayah. Dalam insiden itu, cermin kenderaannya dipecahkan ketika dia pergi membeli minuman. Wang yang baru dikeluarkan dari sebuah bank di Pekan Semenyih itu sepatutnya diagihkan kepada pelajar hari ini. Pertama, kehilangan ini melibatkan jumlah yang cukup besar. Kedua, SOP kewangan ini telah dilanggar. Ya, kita ada SOP yang cukup ketat bahawa lebih daripada 10,000 mestilah ada escort. Ini kan pula satu jumlah yang cukup besar. Ya, jadi kita sedang menunggu laporan polis dan juga JPN Selangor. Fadlina berkata demikian selepas mengadakan lawatan ke Sekolah Kebangsaan Cepu di Ipoh. Mengikut SOP sedia ada, pengetua atau guru besar dinasihat mengambil langkah keselamatan tambahan termasuk khidmat polis pengiring bagi perjalanan pengeluaran wang lebih RM10,000. Dalam pada itu, Fadlina memberi jaminan pelajar di sekolah terbabit akan tetap menerima wang bantuan awal persekolahan. Sementara itu, Fadlina turut mengumumkan peruntukan berjumlah RM550,000 bagi menaik taraf kemudahan di 2 buah sekolah di sekitar Ipoh. Ujarnya, langkah itu bagi memberi kemudahan kepada pelajar di sekolah berkenaan. Fadlina memulakan lawatannya di Sekolah Kebangsaan Seri Tanjung di Tanjung Rambutan yang mempunyai 176 murid orang asli. Sekolah yang dibuka pada tahun 1990 ini berhadapan dengan masalah prasarana kurang kondusif dan isu kekurangan bilik darjah ekoran pertambahan murid saban tahun. Antaranya, kantin sekolah terpaksa dijadikan bilik darjah, parkir kereta berbumbung untuk guru pula dijadikan kantin sementara. Selain itu, kelas tahun 4 pula ditumpangkan di Sekolah Agama Rakyat bersebelahan bangunan sekolah selain capaian internet juga terhad. Prihatin dengan situasi yang dihadapi, KPM bersetuju memperuntukkan RM400,000 bagi tujuan penyelenggaraan dan pembaikan kemudahan di sekolah berkenaan. Orang asli tadi kita umumkan RM400,000 kerana kita dapati penyelenggaraan dia luar biasa sedikit lah, khususnya berkaitan dengan facilities dan juga jangkaan untuk enrolment tahun depan meningkat untuk darjah 1. Jadi ini menunjukkan prestasi dan juga saya fikir akses yang cukup baik, memandangkan pendidikan mendapat sambutan dan juga akses pendidikan sampai untuk memaklumkan kepada kanak-kanak ini mereka perlu bersekolah. Jadi bila enrolment tinggi untuk darjah 1, facilities kena baik lah. Jadi kita umumkan RM400,000 tu sekurang-kurangnya untuk selesaikan facilities untuk menerima kemasukan mereka untuk tahun 1 nanti. Ketika melawat Sekolah Kebangsaan Cepu di Cemur pula, beliau mengumumkan peruntukan RM150,000 bagi memperbaiki tembok dan tandas di sekolah berkenaan. Beliau turut mendengar cadangan pembangunan blok baharu bangunan memandangkan kemasukan pelajar yang tinggi di sekolah terbabit. Masyarakat orang asli merupakan satu kelompok masyarakat minoriti yang terkenal dengan keunikan budaya dan cara hidup. Malah mereka juga tebal dengan sifat malu dan sukar menerima kemodenan serta kehadiran orang luar. Namun bagai meluntur buluh dari rebungnya, lebih 50 kanak-kanak orang asli di Kampung Orang Asli Kuala Lah, Gua Musang berjaya mengikuti program keagamaan secara konsisten yang disusun di Surau Perpaduan Nurul Ihsan, Pos Kuala Lah. Ia adalah satu pencapaian yang membanggakan kerana perkampungan orang asli Kuala Lah mempunyai 384 penduduk yang mana 80% daripadanya adalah beragama Islam. Ini adalah inisiatif Penggerak Masyarakat Orang Asli PMOA Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM Zaini Dahlan Abdul Rahman bagi menarik minat masyarakat tersebut kepada Islam dan menghayati ajaran Islam dalam kehidupan bermula di usia kanak-kanak lagi. Katanya, penglibatan anak-anak orang asli yang juga murid Sekolah Kebangsaan SK Kuala Lah ini adalah kerjasama pihak pengurusan sekolah yang turut menekankan bimbingan agama dalam kalangan murid beragama Islam. Bermula dengan bimbingan solat, kanak-kanak ini juga turut dibimbing dengan pembelajaran bacaan Iqra, ayat lazim dan Al-Quran. Antara tugasan yang saya sering lakukan di perkampungan orang asli, antaranya membimbing masyarakat orang asli ini ke arah bimbingan kefahaman Islam dan bimbingan fardu ain. Antaranya kita
membimbing masyarakat orang asli, khususnya kanak-kanak lah, anak-kanak orang asli di dalam kelas bimbingan fardu ain. Antara program yang dianjurkan dilaksanakan ialah mengadakan 2 kali seminggu kelas bimbingan fardu ain kepada masyarakat setempat di sinilah. Jadi antara pengisian lain, kita mengadakan ziarah dakwah ke rumah ke rumah, dan juga mengadakan kunjungan ke rumah bagi mereka yang ditimpa masalah dan sebagainya. Selain itu, guru agama orang asli, Majlis-Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIK di Kampung Kuala Lah, Ida Terang berkata, antara usaha yang dilakukan adalah dengan menjemput kanak-kanak di kawasan berkenaan secara dari rumah ke rumah untuk mengikuti program di masjid. 2 minggu diadakan kelas fardu ain lah untuk kampung ni. Kira dalam seminggu tu 3 kali buat kelas. Kira sebelum nak buat kelas tu, saya lah yang selalu tu panggil budak. Kira nak datang dekat surau. Gitu. Kalau saya panggil tu memang saya pergi rumah ke rumah lah. Cakap petang ni kita ada kelas, lepas tu ada makan-makan sikit, ada bagi makanan ringan lah macam coklat ke, Apollo, macam tu lah. Penyertaan tu kalau budak-budak memang ramai lah. Sementara itu, Ketua Kampung Kuala Lah, Ali Latif berkata, biarpun dia bukan beragama Islam, namun dia tetap menyokong semua program keagamaan yang dianjurkan pihak JAKIM dan MAIK. Saya sebagai Ketua Kampung sini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang berkenaan, terutama sekali JAKIM, MAIK dan unit lain lah. Yang saya rasa memang ada yang membantu untuk mengembangkan Islam di kampung ini. Jadi saya pun saya rasa teruja juga lah. Walaupun saya sendiri bukan agama Islam, tapi saya amat menyokong di atas usaha yang telah dijaga oleh kerajaan. Bersua kembali, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM menganjurkan program CEO Day bagi mempersiapkan penuntut dengan cabaran realiti pekerjaan. Program baru-baru ini menghimpunkan ketua-ketua industri dari pelbagai sektor untuk berkongsi ilmu dan pengalaman mereka dengan penuntut UKM serta beberapa universiti awam dan swasta yang lain. Dekan Fakulti Sains dan Teknologi, Profesor Dr. Ishak Ahmad berharap perkongsian ketua-ketua industri yang dijemput mampu membawa penuntut-penuntut universiti ini ke satu dimensi pekerjaan yang sebenar. Jelasnya, itulah cabaran sebenar yang menanti mereka sebaik menamatkan pengajian dalam bidang masing-masing. Peserta program ini katanya boleh mengaplikasikan kemahiran insaniah dan teknikal selain meneroka berbagai peluang inovasi untuk perkembangan kerjaya. Program forum CEO yang diadakan sebelah pagi tadi, di mana pihak industri telah membentangkan perkara-perkara yang perlu dibuat persediaan oleh pelajar sendiri bagi menghadapi cabaran kerja misalnya, dan juga persediaan bagi menghadapi kerjaya. Kemudian kita sambung program di sebelah petang adalah program sesi temu duga, sesi interview, dan ia juga melibatkan beberapa industri juga, dan daripada program ini dijangkakan ramai pelajar-pelajar akan dapat tawaran pekerjaan daripada industri-industri yang kita jemput untuk sesi temu duga pada petang ini. Antara pemimpin industri yang hadir, Ketua Pegawai Pemasaran Domino's Pizza, Hasfah Linda Muhammad Hassan. Beliau mengakui kagum dengan semangat keusahawanan yang ditunjukkan penuntut terlibat.
Setiap daripada panel tersebut memberikan pencerahan yang sangat detail dalam industri masing-masing. Jadi kami sangat berharap supaya para pelajar mendapat inspirasi di mana walaupun hanya 5 panel tetapi sangat luas peluang pekerjaan untuk pelajar-pelajar pada masa akan datang. Dan terdapat juga selain daripada gerai-gerai yang ada di sini, terdapat juga inovasi para pelajar dari pelbagai universiti. Daripada situ mereka dapat menggunakan peluang yang sedia ada untuk berdepan dengan industri partners. Program sehari yang diadakan di Dewan Chancellor Tun Abdul Razak dihadiri lebih 1,000 peserta. Selain UKM dan universiti lain, ada juga peserta dari Politeknik Malaysia serta pelajar sekolah rendah dan menengah sekitar Bangi. Penuntut UKM Haziq Haikal berkata, dia mendapat inspirasi daripada aspek keusahawanan, malah sudah mempunyai pilihan syarikat yang ingin disertainya kelak. Jadi saya lebih tertarik ke arah kimia lah, industri. Jadi antara company yang saya nampak tadi ialah iChem SE, palm oil processing. So apa yang saya nampak, saya sebenarnya tak tahu sangat pasal palm oil ni, tapi bila saya join benda ni, saya nampak palm oil tu sebenarnya dia boleh bertukar jadi benda lain. So daripada seed buah tu banyak benda boleh jadi. So saya macam tertarik untuk masuk dalam bidang tu, untuk research lagi pasal palm oil and process into another things lah. Bagi Nur Ariana, antara panel yang menjadi inspirasi baginya ialah Ketua Pegawai Eksekutif Matchworld, Rodney Wong Kai Hing, yang disifatkannya sebagai seorang ketua yang berwibawa. Saya sangat inspire sebagai ketua. Kami semua ada impian untuk merealisasikan sebuah program. Jadi saya dapat input daripada dia macam mana untuk kita menyusun organisasi dalam satu syarikat itu. Jadi dengan penuh efisien lah untuk kita merealisasikan apa plan-plan kita in the future. Dalam pada itu, pelbagai aktiviti menarik menjadi tumpuan seperti pertandingan inovasi produk lestari daripada sisa sawit, cabaran TikTok dan demonstrasi makanan. Turut diadakan pameran dari sektor kerajaan dan swasta serta peluang pekerjaan dan latihan industri sebagai jaringan awal buat mahasiswa. Mata wang berbentuk ikan dan belalang. Artifak ini adalah sebahagian daripada mata wang timah yang ditemui di Beruas, Perak. Mata wang ini terdiri daripada duit tampang dan juga duit berbentuk binatang. Ia antara bukti kewujudan kerajaan Beruas yang disebut dalam teks sejarah Melayu dan juga Tom Ferris dalam bukunya Suma Oriental. Seorang artis di Ghana menggunakan baju terpakai untuk menghasilkan kerja seni. Daripada dibuang, Michael Gah menukar baju-baju lusuh itu menjadi benda berharga. Langkah yang diambil oleh Gah menjadikan cebisan kain buruk berwajah baru. Seterusnya, ia boleh dijual. Menurut Gah, tumpuannya ialah kepada kaum wanita sesuai dengan kecenderungan golongan itu kepada tekstil. Women really love my work because they love the prints we have in Ghana, and then the silk materials. So I target women mostly. Untuk mendapatkan bahan-bahan bagi kerja seninya, Gah akan ke Kantamanto, sebuah kawasan di ibu kota Accra yang memang terkenal dengan pakaian terpakai. Dia menjual hasil seninya ke pasaran tempatan dan luar negara. Bagi membantu meningkatkan permintaan, Gah juga pernah menganjurkan pameran untuk hasil seninya. Mengikut pakar alam sekitar, Ghana berdepan masalah lambakan pakaian terpakai. Setiap minggu, lebih 2 juta pakaian terpakai diimport ke negara itu dengan 40% tidak boleh digunakan lagi dan terpaksa dibuang. Di Corbo Odumes, Ghana, seorang ahli perniagaan menukar kaca rosak kepada produk baru. Hasil usahanya, Pekan Corbo Odumes mula dikenal sebagai pusat bagi industri kaca panas di Ghana. Projek diusahakan oleh Michael Tete, satu-satunya peniup kaca panas bertauliah di Ghana. Tete yakin tindakannya telah menyelamatkan bertantan kaca terpakai daripada dibuang ke tempat pembuangan sampah. Ia juga menyebabkan produk kaca baru daripada kaca terpakai menjadi lebih bernilai. We collect waste glasses, bottles, liver glasses,
television screens in Accra, we make them here, then we recycle them. Teteh mula mendirikan kilang ini 10 tahun lalu selepas belajar meniup kaca panas di Belanda bersama 2 rakannya. Hasil bantuan daripada ahli keluarga dan seorang pelatih wanita, mereka menghasilkan puluhan barangan daripada kaca setiap hari. Melangkah ke hadapan, Teteh merancang membina pusat latihan peniup kaca moden di Ghana. Seorang jurutera Afghanistan pula berjaya membina sebuah kereta sports pertama di negara itu. Lebih memeranjatkan apabila ia dibina dengan menggunakan sisa peralatan perang yang ditinggalkan oleh tentera Amerika Syarikat dan NATO. Kereta diberi nama Helmet dan direka oleh Antop Auto Design Company dengan kerjasama jurutera dari Technical and Innovation Institute. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Antop, Muhammad Reza Ahmadi, pihaknya mengambil masa 5 tahun untuk menyiapkan kereta itu dan dengan peruntukan sebanyak $60,000 Amerika atau RM260,000. Helmet dikuasakan dengan enjin Toyota Corolla. Muhammad Reza berharap ciptaannya itu membolehkan dunia mengingati penduduk Afghanistan akan sisi baiknya. Ekspor album K-pop Korea Selatan mencecah paras tertinggi baharu tahun lalu. Memetik laporan Yonhap, ekspor album K-pop mencecah $233.113 juta Amerika atau lebih $1 bilion. Kumpulan lelaki terkemuka seperti BTS, Stray Kids dan Seventeen mendominasi carta muzik tahun lalu. Kutipan tahun lalu itu mengatasi jumlah tertinggi pada 2021 bernilai $220.85 juta Amerika. Album antologi oleh BTS paling banyak terjual dengan jodol Proof sebanyak 3.48 juta salinan. Diikuti Maxident, EP ke-7 oleh Stray Kids dengan 3.18 juta salinan. Seterusnya Seventeen dan Blackpink menjual 2.87 juta salinan dan 2.52 juta salinan bagi album Face the Sun dan Born Pink. Dan salah satu sensasi baharu 2022 menduduki tempat ke-10 dalam carta, berjaya menjual 1.65 juta salinan bagi single ketiganya Afterlife. Jepun menjadi pengimport album K-pop paling banyak tahun lalu, berjumlah 85.74 juta dolar Amerika. Diikuti China dan Amerika Syarikat, masing-masing mengimport 51.33 juta dolar Amerika dan 38.88 juta dolar Amerika. Laporan sukan, bola sepak Piala AFF 2022 melabuhkan tirai menyaksikan Thailand muncul juara. Beraksi pada perlawanan akhir kedua di arena sendiri, Thailand menewaskan Vietnam 1-0 sekaligus berjaya mempertahankan kejuaraan menerusi agregat 3-2. Seri 2 sama dalam perlawanan akhir pertama di Stadium Maidin, Hanoi Jumaat lalu. Final kedua di Stadium Thammasat turut disaksikan Presiden Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA, Gianni Infantino. Kesilapan awal benteng Vietnam hampir dihukum oleh penyerang berpengalaman tuan rumah Adisak Kraisom. Minit ke-24, hasil umpanan Adisak memberi ruang buat ketua pasukan Teraton Pumantan menjaringkan gol menerusi rembatan dari luar kotak penalti. Serangan balas Vietnam sejurus kemudian memerangkap pertahanan Thailand bagaimanapun percubaan Nguyen Thanh Linh tidak menepati sasaran. Bersambung babak kedua, Vietnam menggandakan asakan dan hampir menyamakan kedudukan menerusi rembatan pemain tengah Nguyen Hong Dak.
Kedudukan 1-0 kekal hingga perlawanan tamat membolehkan Thailand bergelar juara dengan agregat 3-2. Infantino menyerahkan trofi kepada Thailand untuk mengesahkan status skuad Gajah Perang itu selaku Raja Bola Sepak Asia Tenggara. Juga kejuaraan kali ke-7 AFF selepas 1996, 2000, 2002, 2014, 2016 dan 2020. Hoki Piala Dunia di Bhubaneswar, Kerala, India. Kemenangan ke atas Chile semalam nyata melegakan Ketua Jurulatih Arul Selvaraj mengakui beberapa kelemahan terutama peluang untuk menyempurnakan pukulan sudut penalti. Beliau nyata bangga dengan semangat juang dipamerkan anak-anak buahnya. Kemenangan yang amat penting untuk pasukan. So, kita capai tujuan ataupun fokus kita di Bhubaneswar 2 perlawanan. Menentang Belanda, cara kita bermain dan apa yang kita mahu daripada game tersebut, dan juga hari ini kemenangan yang akan memberi kita langkah yang bagus untuk ke peringkat yang seterusnya. Pada aksi yang berlangsung di Stadium Birsa Munda, Rukela, 2 kali Malaysia ketinggalan pada minit ke-20 dan 9 minit kemudian. Malaysia menyamakan kedudukan satu sama menerusi Muhammad Razi Rahim dan jaringan padang Muhammad Ashran Hamsani untuk kedudukan 2 sama. Nur Syafiq Sumantri memastikan kemenangan 3-2 Malaysia apabila bijak menyempurnakan pukulan sudut penalti pada minit ke-42. Bagi Chile, ini kekalahan kedua selepas tewas 1-3 di tangan New Zealand pada aksi pertama. Pemain-pemain menunjukkan kemampuan, disiplin dan kegigihan yang tinggi, komitmen yang tinggi untuk datang keluar untuk mencari kemenangan. Malaysia menamatkan aksi kumpulan C menentang New Zealand di Stadium Kalinga Bhubaneswar Khamis ini. Selepas 2 perlawanan, Malaysia dan New Zealand mengumpul 3 mata dan Malaysia berada di tangga ketiga dipisahkan jaringan bolos. Pameran lebih 50 buah kereta pedal di Museum St. Petersburg, Rusia mengakhiri buletin didik. Lebih sebagai kereta mainan kanak-kanak, pameran itu juga membolehkan kita menjejaki sejarah perindustrian Kesatuan Soviet. Dengan itu, saya Zati Zubir, salam hormat dan jumpa lagi.